warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua bersama live Facebook kita pada pagi ini di Facebook page Gerakan Wanita Sejahtera. Saya jumpa dengan sama-sama di live dan share seluas kepada semua ahli keluarga, rakan-rakan dan di mana sahaja grup yang boleh kita share. Baik, sebelum-sebelumnya kita tunggu rakan-rakan kita untuk masuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Kita jemput semua untuk like dan share dan Facebook kita yang Gerakan Wanita Sejahtera. Assalamualaikum semua, boleh komen di dalam komen sama adik dia dan mana tuan-tuan dari mana dan adik-adik dia kita bersiaran pada pagi ini. Baik, untuk kalinya kita bersiaran ibu dengan seorang jurubahasan isyarat pada pagi ini akan bersama dengan Ustaz Ahmad Razali yang merupakan seorang guru bahasa isyarat dan juga merupakan pengasas Akademi Tahfiz beliau berada di Bali. Dan saya sangat teruja bila saya ditemui dengan jurubahasa isyarat pada pagi ini. Seorang saya, kita perkenalkan bersama Ustaz Ahmad pada pagi ini. Ustaz Ahmad, Assalamualaikum. Ustaz Ahmad, sihat? Ustaz Ahmad boleh jawab dengan bahasa isyarat je. Okay, baik. Okay, tuan-tuan puan-puan boleh sharekan ya, Puan Cik Puan Akila Nazira, Cik Anamnya. Jom kita tengok siapa lagi yang bersama dengan kita pada pagi ini. Tuan-tuan puan-puan yang saya hormati, kita jemput untuk like dan share seluasnya. Semua rakan-rakan kita yang lain ada keluarga untuk bersama-sama dengan kita live pagi ini. Baik, sebelum kita menjemput panel utama kita pada pagi ini, saya kongsikan satu kisah yang sangat menuntut jiwa yang sangat menggemparkan rakyat Malaysia dengan kisah dia di depan mata ini dalam keadaan didera dengan teruk. Dan apa yang lebih menyedihkan, adik bila ditemui dalam keadaan sangat kurus sebelum berbeza dengan sebelum dia diambil menjadi anak angkat di sebuah ruang. Dan adakah NGO dan aktivis-aktivis kita sangat sedih sebenarnya, sangat mengejutkan dengan masyarakat ataupun masyarakat ini tidak tahu apa yang terjadi di kita kan. Okay. Penerimaan di kalangan optimis sangat menyedihkan dan kita sangat kita mahukan pembelaan taat, keadilan kepada adik Bila dan kepada yang aktivis-aktivis yang terlibat di membantu yang berkenaan. Semoga siasatan dan kes berkenaan berjalan dengan lancar. Kita doakan sama-sama kepada semua sekali golongan optimis menempuh pembelaan yang sewajarnya. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Fahida, Cik Fahid dari Bali, Kina seorang dari Bali. Masya Allah, dan kita masuk Kelantan dan di Lembang juga kita. Masya Allah. Okay. Baik, kita teruskan bersama dengan panel utama kita. Jadi pagi ini dengan tajuk yang menyedap saja. Okey, jom. Kisah. Ada kisah. Adakah kita ni seorang rakyat yang kisah di golongan optimis. Sebelum itu, jom saya menjemput panel utama kita, Tuan Haji Faizal bin Yusof.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam khabar. Alhamdulillah. Sihat? Ustaz berada di mana tu? Di Kelantan atau di Saya di Kelantan ni. Masya Allah. Ustaz, soalan untuk kita pada pagi ini, OKU apa kisah? Ya. InsyaAllah. Sebelumnya saya perkenalkan Tuan Haji Faizal. Saya kira aktivis dan NGO OKU mungkin sudah mengenal Tuan Haji Faizal. Tuan Haji Faizal merupakan OKU penglihatan. Namun, macam inspirasi semua orang sebenarnya termasuk saya. Dia juga merupakan seorang peguam untuk saya. Dan sekarang dia bertugas di Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga di sektor OKU sebagai pegawai khas. Pegawai khas menjaga OKU kita, insyaAllah. Kita harapkan sesuatu daripada Ustaz Faizal pada pagi ini. Dan mesti ramai terus yang melihat jurumasi cara kita di bawah sana. Beliau Ustaz Ahmad. Sekali lagi saya perkenalkan beliau adalah Ustaz Ahmad, jurumasi cara kita. Dia akan berkongsi dengan saya sepanjang episod ini berlangsung. Ya, terima kasih. Selamat. Okey. Alright. Okey. Selamat datang. Kita menggunakan sesi kita pada pagi ini. Ustaz, tadi saya kisahkan tentang Ida yang sangat mengembangkan sangat monoton semua kisah saya gila daripada ini mana satu minggu. Namun saya apa yang saya bilang kesini masih ada rasa santai. Kita pun tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi pada dia. Namun ada minat baca penyeraan golongan yang banyak binaan dan itu bukanlah yang kita ucapkan secara masa. Tapi kita harap pagi ini masyarakat dan individu sendiri apa peranan, apa kisah lalu dibacakan. Dan untuk yang pertamanya, soalan yang pertama sekali, sekiranya ahli bapa yang mendapat diagnosis daripada seorang doktor ataupun seorang pakar kanak-kanak mendapati anaknya tidak beneficial tu yang beneficial tu didiagnos sebagai golongan autism. Tak kisah negeri apa, ini mampu menggerakkan isu ataupun pendidikan. Jadi apa perkara pertama yang perlu seorang ibu bapa lakukan ketika anak yang didiagnos sebagai golongan autism? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama, terima kasih kepada saudari Syairah selaku moderator pada pagi ini yang dikasih rakan penyampai dari tanpa suara Ustaz Ahmad kita, pendakwah tanpa suara. Dia berdakwah dengan bahasa isyarat ini. Sahabat-sahabat tadi ke sahabat-sahabat yang mengikuti program kita dalam Facebook, muslimin muslimat hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali syukur kepada Allah SWT, kita panjatkan pada 22 Zulhijjah pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Perbanyakkanlah selawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah kita diberi kesempatan dalam program pada pagi ini. Jadi saya bagi menjawab persoalan bila didiagnos anak sebagai OKU. Saya menjawab tentu sekali dari segi pemerhatian ibu bapa saya sendiri. Saya pahala, mudah-mudahan apa yang saya buat ni semua pahalanya datang pada mereka, Cikgu Yusuf Cik Dahi dan Sarah Nasrah Ahmad. Bila ibu bapa mendapat anak OKU, dia pasti dia mendapat anaknya yang dilahirkan adalah OKU.
pertama sekali kita kena sedar bahawa ia satu perkara yang bukan mudah. Sebab sebelum saya masuk program kita pada pagi ni, ada kita bila saya uploadkan pengumuman kita program kita pagi ni, banyak rakan-rakan Facebook yang inbox dan komen share perkongsian mereka, dan perkongsian itu hampir sama sebenarnya, dan itu pun akan dilalui apa yang ada yang pasti anak ni adalah OKU. Apa yang jelas bila ibu bapa mendapat anak OKU, dia bukan satu perkara yang mudah, bukan satu perkara yang senang. Jadi di situ pertama sekalinya bagi ibu bapa itu sendiri, khususnya mereka yang Muslim, yang bukan Islam, ambil pendekatan yang disarankan oleh agama masing-masing. Tapi kalau kita sebagai umat Islam, sebagai general dia, kita kena akui itu adalah ketetapan, ketentuan daripada Allah SWT, Tuhan yang Maha Agung. Maknanya tidak ada upayaan bagi ibu bapa bagi kita untuk memastikan bahawa anak itu berupaya ataupun anak itu tidak OKU. Ia bukan tukar asas yang kata kena balik supaya kita tidak rasa tension, tidak rasa down, tidak rasa, mungkin tension ada, down ada, tapi kita mampu mengatasi perasaan tersebut dengan menyedari itu adalah kehendak dan ketentuan Allah SWT. Sebab apa secara dan sama-sama di luar sana penting untuk kita melihat perkara ini secara objektif. Sebab ibu bapa merupakan poin awal pada checkpoint pertama untuk anak itu dalam hidup dia. Kalau ibu bapa dah down dan kata terus tak boleh terima anak dia sebagai OKU, dia akan mendatangkan suatu situasi yang sangat tidak elok untuk anak tersebut. Maknanya penyelesaian objektif ini, ibu bapa kena bersedia, kena terima ini ketentuan dan kehendaknya Allah SWT. Maknanya di situ bila ibu bapa yang bersedia menerima kehadiran anak OKU ni, dia mampu pertama nak pastikan keperluan anak ini sebagai OKU dapat diberikan secara yang sewajarnya. Misal kata kita bincang dari segi kesihatan dia, bincang daripada segi keperluan intervensi awal dan seutamanya ibu bapa perlu. Sebab kita kena akui, kita kena menyedari bahawa kita masih dalam proses, negara masih dalam proses membangunkan prasarana yang bersesuaian untuk OKU yang telah didiagnosis sejak kecil lagi. Kita masih berhadapan dengan situasi penambahbaikan tersebut. Lepas ibu bapa hidangan, saya rasa sebelum saya kita lebih tahu hidangan untuk persoalan ini, ibu bapa kena bersedia menerima dengan penuh lapang dada, dengan rasa objektif bahawa anak ini OKU dan ada jalan ini. Itu yang saya rasa itu perkara yang asas. Sebab dari situlah dia akan datang perkara-perkara tindakan 2, 3, 4 hanya boleh berlaku selepas yang asas ini dapat disetelkan, iaitu kesiapsiagaan, kesediaan ibu bapa menerima anak tersebut seadanya meskipun dalam keadaan OKU. Yang sebelum saya berpindah ke soalan yang lain, kena ingat itu adalah anugerah dan ujian daripada Allah SWT. Jadi ini isyarat Allah panggil kita, ibu bapa. Allah panggil kita, aku beri teman pada kamu, datang pada aku. Jadi menyedari hal itulah, dari situlah kita akan boleh mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya. Jadi saya rasa situ dulu, saya rasa sebagai kepedulian perbincangan kita dalam menjawab persoalan itu yang pertama tadi ni, insyaAllah. Baik, terima kasih. Saya juga merupakan ibunya yang menjadi seorang awam. Pada mula awalnya saya menerima dan kita anak saya sedang bersama dengan para asatizah dan para guru yang saya boleh tunjuk untuk saya terus buat bersama dengan anak. Baik, yang pertama tadi mesti ada satu kesediaan dan kesiapsiagaan kita anugerah sesuatu yang baik, dan juga sesuatu yang baik kita sebenarnya yang katanya adalah keperluan kita. Anak-anak mungkin kita kaum yang mereka
dan dari segi fasiliti, dari segi pendidikan awal dan dari semua aspek termasuklah mempunyai isu. Jadi kita dapat dan ada buat tahu pada film pun itu bukanlah menjadi satu masalah untuk kita memberi benda yang baik. Tidak banyak kita sebutkan. Itu soalan seterusnya. Kita dapat Faizal berkenaan dengan peranan masyarakat ke atas pembangunan golongan OKU dan kenapa pentingnya pembangunan OKU khususnya mata masyarakat. Terima kasih pada syarah moderator kita. Saya nak sambung menjawab persoalan yang dikemukakan oleh moderator kita. Saya nak sambung. Ini disebut ujian. Kita berbalik pada firman Allah Ta'ala. Allah mena'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Allah sebut dalam ayat 2 surah Al-Mu'minin. Allah jadikan mati dan hidup itu sebagai ujian kepada setiap daripada kita. Dan ujian itu akan tengok siapa yang di kalangan kita, di antara kita manusia yang lebih baik amalannya. Dan sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan maha pengampun. Hadirnya manusia sebagai OKU, bahawa dia ada ujian pada diri dia itu sendiri. Bila dia membesar, bila dia makin faham, yang boleh faham, yang boleh hati, taklid. Kemudian dia ada ujian kepada ibu bapa, ujian kepada keluarga tersebut. Keluarga tersebut mampu berhadapan, mampu menerima redha dengan ketentuan dan ketetapan yang Allah beri. Padahal kita tak nak pun ini. Tak ada ibu-bapa yang nakkan anak OKU, saudara-saudari sekalian. Para penonton kita tak ada ibu-bapa yang nak anak OKU. Tak ada yang kata, ya Allah berilah aku anak OKU. Tak ada. Tak pernah kalau masa dating sebelum kahwin pun tak ada pernah cadang-cadang, tak ada plan nak dapat anak OKU. Bila dah nikah dan kahwin dan hijab kampung, tak ada plan nak dapat anak OKU. Tapi tiba-tiba Allah datangkan anak OKU. Dia ada ujian kepada ibu-bapa tersebut. Itu juga sahabat-sahabat sekalian, dia ada ujian kepada masyarakat. Masyarakat bila tahu ibu bapa tu ada anak OKU, ada tanda dia terdapat anak OKU, masa dia mengandung dulu, dia suka pukul, dia suka hambat kucing rumah dia. Contoh, dia suka hambat kucing sampai kucing lain patahkan dia dapat anak OKU. Padahal itu perkara-perkara sikap masyarakat yang perlu dijauhkan. Sikap masyarakat, saya sebut satu contoh. Bila saya dapat anak sekian-sekian, tapi lebih baik dapat anak macam tu daripada anak cacat. Dia sindiran tersebut kadang-kadang sangat melukakan hati ibu bapa yang dikurniakan anak OKU. Jadi masyarakat kena berbetul. Masyarakat kena mengambil sikap bahawa Allah kurniakan, saya sebut satu contoh, Allah kurniakan Syahirah moderator kita anak OKU. Bukan sekadar ujian untuk dia, bukan sekadar ujian kepada keluarga dia, tapi ujian kepada jiran-jiran, ujian kepada masyarakat. Nak cemuk ke, nak apa ke, nak ni, ataupun nak sama-sama mengambil apa yang disebut oleh Baginda Rasulullah SAW berkaitan dengan bila hadirnya OKU di tengah-tengah masyarakat. Saya sebut sahabat-sahabat sekalian, bila kita cerita tentang OKU, masyarakat kena sedar perhatian daripada Al-Quran, daripada Allah SWT berkaitan dengan OKU, isu yang dihadapi oleh OKU, OKU, kena individu OKU dan masyarakat yang di dalamnya ada guru OKU. Allah selesaikan isu OKU ni tahun ke-4 Rasulullah. Sebelum Allah cerita bab lain, Allah cerita bab besar yang lain, Allah selesaikan cerita OKU ni pada tahun ke-4 Rasulullah. Tahun pertama dakwah terbuka bagi Rasulullah SAW. Sekarang ini sahabat-sahabat sekarang kita kena sedar. Sekarang tu dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW Nabi menyebut innama yansurullah hadhihi al-ummata bi dha'ifiha bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Yang disebut dalam sunnah An-Nasai disebutkan bagaimana bahawa sesungguhnya pertolongan Allah kepada umat ini kerana adanya di sisi umat ini golongan yang dhaif, termasuk golongan OKU. Sahabat-sahabat sekalian, OKU ni mereka berdoa dan beribadat bidakwatihim wa salatihim
mereka mendirikan solat dan mereka ikhlas dalam perkara-perkara yang dilaksanakan. Sahabat-sahabat sekalian, OKU ni nak sebut Allah Subhanahu Taala dan baginda Rasulullah SAW yang diwahyukan ilham daripada Allah SWT. Baginda diilhamkan membuat kekuatan OKU ini kepada hati. Kerana itu kalau kita perhatikan surah Al-Baqarah, Allah beri keiktirafan pada sahabat baginda Rasulullah SAW, Abdullah ibn Maktum radhiyallahu anhu, dengan Allah menyebut kepada beliau ini, innama ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Sedangkan ja'aka yas'a, Allah sebut Abdullah ibn Maktum ni seorang sahabat yang mata buta tetapi bersungguh-sungguh mendatangi baginda Rasulullah SAW, bukan nak minta bantuan, bukan nak minta beri, bukan nak minta bantuan sumpahnya sahabat-sahabat sekalian, tapi dia datang bahawa yakhsha, kerana takut kerana Allah SWT, kerana dia datang kepada Nabi untuk belajar. Ini yang disebut bagaimana kepedulian masyarakat kepada orang Yahudi telah dipasak oleh baginda Rasulullah SAW. Ini diasaskan bila Allah menurunkan surah Al-Baqarah dalam satu peristiwa yang sengaja Allah takdirkan berlaku. Kerana itu sahabat-sahabat sekalian, kalau kita tengok dalam hadis yang saya sebut tadi, ada satu riwayat yang lain dalam Bukhari, Nabi menyebut hal tansurun wa turzaqun illa bi du'afaikum, bukankah pertolongan dan kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu beriringan bersama kamu kerana adanya golongan OKU dalam masyarakat. Maknanya sahabat-sahabat sekalian, kedua hadis ni disandarkan kepada peristiwa Nabi menegur Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ni sahabat-sahabat sekalian, kalau kita tengok dalam sirah, dia seorang sahabat yang sangat hebat. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas tersebut melangkah secara cepat sebab kita berhambatan dengan masa. Sa'ad bin Abi Waqqas menyebut kekuatan umat Islam ini pada kekuatan fizikal, dan dia kata tidak, dia ada kekuatan tersebut pada golongan OKU, golongan Allah. So itu dulu syarat sebagai awal kita bagaimana peranan masyarakat dalam memastikan pembangunan OKU bersifat menyeluruh lestari, untuk kita sebelum kita bincang yang seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih disampaikan. Pada contoh pemain yang bersama dengan kita pada pagi ini, saya jumpa untuk semua dengan soalan boleh ditanyakan di ruangan mungkin. Sebentar lagi kita akan bacakan. Masih ada persoalan berkaitan dengan OKU, kehidupan OKU, kehidupan OKU, apa sahaja boleh jemput, kita jemput untuk bertanyakan soalan di ruangan mungkin. Sebentar itu sesi soalan yang kedua, Ustaz Faizal, ada sesuatu tempat masih ada kondusif dengan gerakan okupasi dan sebagainya. Dan anda sebenarnya OKU itu sedang bergerak untuk menggerakkan orang OKU pada masyarakat setempat, terutamanya menggerakkan surau dan masjid. Dan mengaku perlu diberatkan menolak OKU dan bentuk kelarian bagaimana beragama. Jadi dalam menjawab soalan itu ya, saya dan sahabat-sahabat kita di luar sana, pertama yang saya biasa sebut bila timbulkan persoalan tentang masyarakat, tanggungjawab masyarakat, tanggungjawab menyediakan sarana dan seumpamanya, perkara pertama yang kita kena sedar, yang kita kena sama-sama insaf, kita di Malaysia sebagai sebuah negara yang sedang membangun developing country, kita terpaksa terima mahasiswa yang ruang dalam masyarakat kita, dalam budaya kita, untuk memberi, untuk masyarakat faham tentang apa yang disebut oleh moderator itu tadi. Dan kalau kita tak menyedari hal tersebut, tidak menyedari perkara tersebut, kita akan rasa terlalu kecewa. Contoh, OKU nak pergi ke masjid, kenapa dah masjid ni macam-macam ni, sedangkan aku nak beribadat, aku nak ini, tapi mesti tak ada masjid. Mana dalam hal ini kita kena utama sahabat OKU baik, ibu bapa yang ada OKU baik, sahabat rakan-rakan yang gerak pada OKU,
kita kena sedar masyarakat kita masih berada dalam ruang penambahbaikan dari segi kesedaran, dari segi kefahaman berkaitan dengan OKU. Jadi kerana itu, kita tak ada, saya banyak berada di lapangan, kita kena bersikap lunak pada masyarakat, aktivis OKU, maupun OKU, anak ni, individu OKU. Kita mesti berapat, mesti bersikap lunak, bersikap bersahabat dengan masyarakat. Sebelum masyarakat bersedia untuk orang kata menjadikan inklusif, terbuka untuk OKU, saya nak ajak sahabat-sahabat kita daripada OKU, ibu bapa OKU, supaya kita bersikap bersahabat dengan masyarakat. Masyarakat perlu diberitahu tentang keperluan OKU, tentang orang kata prasarana kepada golongan OKU. Satu contoh je lah, kita pergi ke mana-mana tempat, moderator menyebut tentang masjid. Jadi kita sebut contoh, sebut pasal masjid ni, sahabat-sahabat sekalian, kita bukan cerita nak pandai, bukan. Masjid adalah tempat perhimpunan orang-orang yang baik. Masjid adalah tempat perhimpunan orang-orang yang soleh, orang-orang yang nak mencari keridhaan Allah SWT. Jadi kita nak pastikan masjid, surau ataupun rumah-rumah tempat-tempat madrasah sebegini adalah tempat yang untuk OKU. Saya letak satu contoh mudah. Kadang-kadang golongan OKU fizikal yang bertongkat ataupun berkursi roda, bagi orang biasa ataupun bagi yang tidak berhadapan dengan situasi mereka, lebih sepanjang kesan boleh lebih sepanjang kat masjid. Tapi bagi golongan OKU yang sebegini, yang bertongkat, yang fizikal ataupun berkursi roda, diorang nak ambil sepanjang kat masjid 50 kali, bukan 3 kali, 50 kali. Saya fikir, boleh ke tak nak ambil sepanjang sesuai ke tak bahaya ke tak bahaya. Kerana itu sahabat-sahabat sekalian, kita orang rawat. Kalau satu negeri, rawat satu Malaysia, kita perhatikan mana masjid yang kadang-kadang tiba-tiba tengok masjid dia terlalu mudah untuk kita ambil sepanjang. Sembang-sembang dengan AJK, rupanya di kalangan AJK tu ada anak intern yang anak di OKU. Contoh, ada engineer yang menjadi AJK masjid yang rapat dengan OKU. Sekarang ni lah sahabat-sahabat sekalian, saya sebut kita nak mengambil kekuatan daripada apa yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW, kita hidupkan sunnah ini, iaitu mencukupkan keperluan golongan OKU di sekeliling kita supaya OKU ini mampu hidup dalam keadaan beragama, hidup dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah sebut contoh sahabat-sahabat sekalian dalam hadis yang saya kita ceritakan tadi, untuk kita ambil kefahaman bagaimana masyarakat perlu memikirkan betapa keperluan OKU ini adalah tanggungjawab kita bersama. Kerajaan ada tanggungjawab dia, masyarakat ada tanggungjawab dia. Kalau nak kira lah Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia mencantumkan kekuatan Islam ini dari segi aturan fizikal, aturan strategik. Sahabat-sahabat sekalian, saya minta tolong perhatikan kehebatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita tak sempat cerita ini. Bila sebutnya Sa'ad bin Abi Waqqas kena timbul satu sangkaan sebegitu wajar. Sebab dia memang hebat, strategi dia memang seorang yang sangat bijak. Tapi bagi Rasulullah SAW memperingatkan Sa'ad dan sahabat-sahabat, ingat pertolongan Allah itu kepada kamu, kepada umat, kerana adanya orang-orang yang dhaif, OKU, wanita, kanak-kanak, orang tua. Di sinilah sahabat-sahabat sekalian, kita Islam ada jawapan bila Allah jadikan di kalangan manusia ni ada OKU. Islam ada jawapan bila kita ni elok lahir sebagai orang biasa, kemalangan itu ini jadi OKU. Islam ada jawapan ni, dan Islam ada saran kepada masyarakat untuk react kepada takdir Allah yang menjadikan manusia ini sebagai OKU. Saya suka sahabat-sahabat sekalian ambil beberapa contoh mesti yang kita gunakan program-program OKU. Antaranya surah Al-Qasas ini, sahabat-sahabat sekalian. Surah Al-Qasas ini dia ada dari segi kemudahan, alhamdulillah dia top untuk OKU. Di situ pun ada yang ambil asatizah mu'allimah daripada kalangan OKU. Itu satu contoh, banyak lagi saya sebut tapi tak sempat. Kemudian begitu juga dengan masjid air. Masjid Sungai Rahmat Luar, saya nak kempen. Masjid Sungai Rahmat Luar ni
sahabat-sahabat sekalian telah wujudkan sahabat OKU. Sebab kita minta masjid perlu membangunkan OKU dalam Korea mereka mengikut cara dan budaya masjid tersebut. Jadi Alhamdulillah, Masjid Sungai Ramarua contoh mengambil inisiatif ini. Begitu juga banyak masjid-masjid yang saya di Pahang ada satu masjid di kami tapi keperluan OKU ni. Contoh lagi di Palu, perjalanan sekarang kita orang Musang, ada satu masjid yang sangat memang stream dia, drive dia itu sangat-sangat menyenangkan OKU. Hal ini sahabat-sahabat sekalian kita kena terbesarkan sebab taman Islam secara ringkas sejak baginda Rasulullah SAW, kemudian dia turun kepada Khulafaur Rasyidin, kemudian turun kepada Umayyah, Raja Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Okey, saya kira Ustaz Naizan terkeluar sejam. Ada masalah teknikal kan. Namun, untuk perempuan masih bersama kita dan ke mana-mana, kita akan cuba hubungan sama Izan. Apa yang saya cerita tadi, saya mendengar kepada Baru-Baru dan surau-surau masjid sekitar pada Baru-Baru sangat berusaha untuk menjualkan golongan OKU dalam aktiviti sekolah masjid. Seperti mana yang Ustaz Naizan sebut, semua di masjid Syarifah, Salat Hamsa, di masjid Syarifah, memang aktivitis mereka sangat terkena budget dan mereka sangat memasukkan jemaah kepada golongan OKU. Okey, jadi sahabat kebanyakan sama-sama di depan ramai yang lain. Jadi internet memang digunakan semua Okey, tadilah bila kita sebut tentang contoh masjid dan surau tadi, saya dah sebutkan masjid adalah tempat yang terbaik yang sangat berstrategik untuk membawa perubahan, membawa kefahaman masyarakat berkaitan dengan OKU. Sebab biasa Syarah dan Ahmad dan sahabat-sahabat kita di luar sana, bila pertama kali saya cuba teroka, sahabat saya dan tim cuba teroka perkara macam mana kita nak ketekahkan OKU ikut kaedah Islam dan Islam dan Muslim. Gambar yang waktu tu macam terkena tengok kita tidak buat program apa, nak buat apa benda, nak bagi OKU macam mana. Sebab banding kebiasaan datang kat depan kita sebut cerita OKU ni, ia adalah cerita OKU tu semata-mata. Saya kata bukan saya kata saya bukan nak buat program OKU kat sini, tapi saya nak cerita buat OKU di masjid kita nak buat kuliah tentang OKU. Jadi bila dalam keadaan tu sahabat-sahabat sekalian, pengalaman kita banyak bermula kita buat lah. JJK mesti terima sahabat kita semua dengan sahabat saya. Kita buat program OKU macam mana. Saya tak nak buat program OKU, tapi saya nak bercerita, saya nak buat ruang masjid untuk bercerita tentang OKU dalam Islam. Alhamdulillah, dalam keadaan saya yakin sebab saya sangat-sangat memahami, saya menghargai keraguan orang kata rasa wonderful sahabat-sahabat AJK kita ni. Saya nak buat apa ni, penerangan apa. Tapi Alhamdulillah bila diorang bagi mula sikit-sikit tu, yang sikit tu terus berkembang. Dan itu sahabat-sahabat sekalian, saya dan sahabat-sahabat kita gerakkan satu kempen Rasulullah Dina OKU. Katakan boleh like page Rasulullah Dina OKU. Page ni tak ada apa pun, cuma kita kumpulkan program-program pembicaraan kita dalam hal ehwal Islam berkaitan OKU dengan dukungan pelbagai NGO. Yang kita nak sebut bahawa Islam sangat terhadapan dalam menyetujui golongan OKU, sama ada aspek membangunkan OKU itu sendiri ataupun masyarakat itu sendiri. Mungkin akan ada yang tanya, habis macam mana OKU terlantar, habis macam mana OKU yang memerlukan penjagaan sepenuh. Islam ada jawapan sahabat-sahabat sekalian. Sebab termasuk pada contoh pada saudari moderator kita Syarah, pasangan muda dikurniakan anak sulung OKU yang memang sangat-sangat mencabar. Tapi saya sebut dalam keadaan ini Allah beri satu bonus kepada ibu bapa yang sedemikian. Itu ruang terbaik untuk mengandalkan Allah SWT. Minta ya Allah, ya Rabbi, aku tension dapat anak OKU. Nak anak OKU tapi aku kau bagi.
Aku sedih. Orang kata macam ni terlalu pada Allah SWT. Dan di situ tuan-tuan sahabat-sahabat sekalian akan ada kekuatan. Bagaimana kekuatan Tuhan itu kerja Allah SWT. Saya settle dulu, saya rasa macam mana kita nak cerita prasarana ataupun keperluan yang penuh pada masjid. Dikata kesimpulan mudah, masjid penuh main peranan dan di antara kawasan dan kawasan yang tidak sama. Kita boleh jadikan sebagai panduan apa yang masjid sana surah Al-Kausar buat apa dia, apa contoh masjid Senarawat buat apa dia. Kita boleh jadi contoh, tapi yang paling tahu tentang kawasan kita yang lebih tahu. Jadi kita sesuaikan dengan budaya dan keadaan setempat. Kekuatan yang kita ada, kemudian kita ada, kita sesuaikan. Sebab saya tak nak membebankan sahabat-sahabat di masjid, penggerak betul imam-imam kita, bila-bila kita dengan sesuatu yang mereka terdengar asing. Kita gunakan dengan perkataan yang mudah. Antara dia apa, saya tak satu contoh. Kadang-kadang memadai ambil golongan UTI dalam kawasan Korea sebagai sikap insting. Daripada situ dia akan tahu golongan UTI ni macam mana dia belajar slow. Dan yakin sahabat-sahabat sekalian, bila masjid buat ni, surau buat ni, masyarakat sangat-sangat suka dan mendukung. Dan di situ lah kita mengimpikan bagaimana suasana yang penuh terbina zaman Rasulullah, zaman para sahabat, zaman bagaimana suasana di Timur Tengah, bagaimana mereka boleh menghargai golongan UTI. Kita nak suasana untuk di Malaysia. Saya situ dulu syarat sebagai yang kata respon kepada cerita prasarana di tempat-tempat awam, termasuk di masjid, surau dan madrasah. Baik. Rupanya ada. Saya mohon banyak sebenarnya. Seperti yang telah disediakan oleh Ibu dan Majlis Ibu. Jadi sebahagian daripada kalangan kita. Dan jujur saya pernah mengajar di Karawat. Dan bila jika masjid berfungsi, setelah ada di masjid kumpulan orang ibu, baru kita akhirkan ini ada okey. Dan tidak diberitahu kepada jiran-jiran tetangga. Sehingga masjid ini diwujudkan barulah mereka ke depan. Tadi Ustaz Faizal ada ceritakan dengan kisah Abdullah bin Maktum. Tentang orang yang saya memandang Abdullah bin Maktum adalah opini yang orang muliakan. Ini dalam Al-Quran disebut surah Al-Baqarah. Apa istimewanya beliau hingga diberi amanah mengenai satu nawab besar. Termasuk berada dalam perhatian bagaimana maafkan saya. Seperti pemerah dan Abdullah Ibn Maktum yang berperanan sebagai tetapi yang bagaimana nak manusia sikit bagaimana sebenarnya Alhamdulillah. Ada sahabat-sahabat sekarang saya suka saja bila live macam ni, tuan-tuan boleh tengok. Ada je seorang ibu yang ada anak OKU. Secara air anak dia OKU dan anak dia OKU autism lupa. Jadi alhamdulillah kita nak merakikan situasi ini supaya kita nak tahu fenomena keberadaan OKU dalam masyarakat itu fenomena biasa. Cuma masyarakat terus faham yang dia macam ni, macam ni. Kerana itu membuat saya jumpa syarat dan saya pada pengawal saya. Saya semua, ya Allah teruskan apa nak buat dia jangan peduli apa suasana ini. Ialah sebab dia kena bawa anak mana-mana kena bawa. Bukan hati sebab kita dalam bumi ni tak lama. Selama 70 tahun, habis lama 90 tahun, 100 tahun. Berbanding dengan dia dah senang kenapa ni. Tak itu sahabat-sahabat sekalian sebelum cerita pasal maafkan saya suka sama-sama kepada ibu bapa yang ada anak OKU. Kadang kita dengan sahabat-sahabat kita sedih macam mana sahabat-sahabat cerita bodoh-bodoh dia kata mak ayah aku tak pernah aku anak sebab aku tangan tak ada, kaki tak ada, dia kata macam ni mak ayah tak pernah aku anak. Dan sampai sekarang sama besar pun kita tak mampu anak dia. Last saya kata kita buat program tempat kampung kau. Kita buat program. Cerita tentang kekuatan bagaimana Rasulullah SAW dia menyantuni sahabat-sahabat, menyantuni golongan kita, sahabat-sahabat. Kita kena ingat
Sebab kedua kita dia kata model Nabi, model sahabat-sahabat. No, Nabi Rasulullah SAW dan sahabat Ridwan Ajma'in mereka adalah manusia biasa. Mereka ada tanggapan fitrah. Bagaimana Allah menyebut fa'alhamaha fujura wa taqwa. Mereka ada manusia, mereka ada kecenderungan pandangan-pandangan negatif positif terhadap keberadaan OKU. Tetapi Allah yang pimpin mereka sehingga mereka sempurna, sahabat-sahabat sekalian. Maka pendekatan yang kita kena ambil. Kalau Rasulullah SAW boleh menyantuni golongan OKU, sama-sama boleh meraihkan keberadaan OKU. Pada waktu itu, kita ikut sekali. Jadi kerana itu sahabat-sahabat saya suka nak menyebut ibu bapa yang dikuri terhadap OKU berusaha belajar untuk terima hakikat. Orang kata senang, memang senang. Tapi alhamdulillah Allah telah beri izin kepada saya melalui pengalaman ini, melalui situasi yang sangat sakit ini, dan alhamdulillah Allah beri kelapangan. Itu juga sahabat-sahabat yang lain. Saya sebut sahabat-sahabat ibu bapa yang boleh terima ataupun tak terima OKU, anak OKU, bukan hanya cerita di kampung, bukan hanya cerita di cucu desa, bukan. Seorang yang ibu bapa educated, ibu bapa berpendidikan berhadapan dengan cabaran ini. Sebab cabaran ini bukan mudah. Cabaran ini tak boleh diukur dengan ayat tadi kedua, sahabat-sahabat sekalian. Ini diukur dengan kekuatan hati, kekuatan ketundukan kita kepada Allah SWT. Kerana itu saya biasa sebut sebagai orang yang ada anak OKU tahun datang ke kementerian, datang ke JKN, daftarkan anak OKU. Sebab apa? Kita nak datang, kita nak supaya kerajaan ada kekuatan, kecukupan data untuk merancang macam mana nak OKU ni, macam mana nak move forward tu, macam mana. Jadi kalau data tak cukup, kementerian tak ada kekuatan untuk memberi satu modul yang terbaik pihak kerajaan, tak ada suatu gambaran yang jelas bagaimana nak golongan OKU ni. Jadi kalau ada data yang cukup, ia akan situasi akan lebih jelas. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita tengoklah bagaimana Abdul Rahim pernah menjadi di antara penguasa di Madinah. Perkara asasnya sahabat-sahabat sekalian, bila mana Allah menyebut dalam Al-Quran fa'anta anhu ta'laha, bahkan engkau wahai Muhammad berlengah-lengah dalam menyantuni sahabat dia yang muda ini. Jadi Allah menyebut ayat ini betapa gambaran kepada kepedulian kepada golongan OKU. Tak ada satu kemestian selain daripada apa yang baginda Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Jadi dalam suasana ini, baginda Rasulullah SAW memberikan suatu yang proses pendidikan yang sempurna di rumah Arkam bin Abi Arkam kepada Abdul bin Maktum ini. Dan kita dapat tengok sahabat-sahabat bagaimana Abdul bin Maktum ini menjadi di antara orang kuat, pembantu utama kepada Mus'ab bin Umair sewaktu berlakunya pelaksanaan perjanjian Allah. Ini dalam proses nak meneruskan dakwah di Madinah. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah SAW tidak hantar Umar, tidak hantar Uthman, tidak hantar Ali untuk berdakwah di Madinah. Tapi Rasulullah SAW hantar, selain daripada Mus'ab bin Umair sebagai ketua, Rasulullah hantar Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu, kedua sahabat ini hantar ke Madinah untuk berdakwah. Di situ sahabat-sahabat sekalian, kita ada gambaran bagaimana Rasulullah berperanan membina potensi sahabat yang buta, yang OKU ni untuk kita jadikan sebagai tauladan dan panduan. Di situlah bagaimana seterusnya Abdul bin Maktum ini diberikan tanggungjawab, diberikan amanah kepercayaan untuk menjadi di antara penguasa Madinah. Dan saya pernah tanya guru saya bagaimana perkara ini boleh berlaku, bagaimana persepsi ini untuk kita faham. Apa yang disebut guru saya, dia kata itu boleh berlaku bila mana Madinah waktu itu mengamalkan kalau istilah kita ini prinsip-prinsip inklusiviti. Sebab Abdul bin Maktum dia tidak bersendirian di dalam melaksanakan tanggungjawab dia di Madinah. Dia melaksanakan tanggungjawab dia dengan dukungan sahabat-sahabat dan maknanya sahabat-sahabat ni taklah kata Abdullah kau buta tak boleh buat apa-apa dah. Saya sebut bahasa ni sahabat-sahabat sekalian supaya kita mudah faham. Mungkin orang kata lebih lama sebab apa dia guna bahasa macam tu.
Saya nak kita mudah faham. Sebab Al-Quran nak beri kefahaman kepada manusia berkaitan dengan budi ni, sahabat-sahabat sekalian, Allah sentuh golongan apa tu, masyarakat Mekah waktu tu. Bagaimana Allah sentuh mereka? Allah kata anja'ahul a'ma, dan kerana datang kepadanya masa kita ni si budi yang matanya tak nampak, yang pada tak dapat kamu tak boleh buat apa-apa, Allah sentuh masyarakat Madinah, masyarakat Mekah waktu itu dengan introduce tu. Allah tak kata anja'ahul muttaqin kerana datang kepadanya, kepada kamu seorang yang bertakwa ataupun muslimin ataupun mukminin, tak. Allah sentuh kesedaran masyarakat Mekah pada waktu itu kerana datang kepada kamu seorang yang buka, kita semua bukannya lembut, tapi Allah gunakan kalimah al-rahmah. Orang Arab waktu itu siapa sekalian orang sebut al-rahmah, maknanya waktu itu tak boleh buat apa-apa, kalau boleh dijauhkan, dijauhkan. Ini yang bahasa Allah guna supaya kita nak faham. Kerana itu sahabat-sahabat saya kalian, dalam kita membicarakan Abdul Maktum ni, sekali berhenti sahabat-sahabat di Madinah. Tapi bukan syairah, modaliti dia menanyakan yang Abdul Maktum. Itu yang berlaku sebenarnya. Didikan awal kepada Abdul Maktum, kepercayaan dan ruang masyarakat yang inklusif di Madinah, sehingga kan Abdul Maktum juga berada dalam kelompok kepimpinan tamu di Madinah pada waktu itu. Saya rasa situ dulu sebagai orang kata untuk kita berbincang dalam orang masa yang serba mencabar ni. InsyaAllah Allah berkata. Baik, terima kasih sahabat Rizal. Kita boleh lihat bagaimana penggunaan dialektik macam-macam sebab kita semua termasuk orang sebenarnya bagi orang okey tadi sama okey okey saya di daripada komunitas sejahtera dan itu komunitas sejahtera aplikasi kawan kita panggil dia seperti bersama dan sempat para penonton untuk bertanyakan soalan yang komen sebenarnya kita akan menonton ini pada gerakan Sejahtera, tawaran khidmat sokongan percuma oleh pakar-pakar khusus untuk semua wanita Malaysia. Dapatkan khidmat nasihat dan pandangan dari pakar kami seperti kaunselor berdaftar, pakar kesihatan, pakar agama, pakar keselamatan cyber dan pakar undang-undang. Hubungi segera di talian Sejahtera 011-5338-2177. 011-5338-2177. Talian Sejahtera dibuka dari Isnin hingga Jumaat pada jam 9 pagi hingga 5 petang. Berikan maklumat anda kepada operator dan kandidat yang bertugas akan menghubungi anda. Semua maklumat pribadi adalah dirahsiakan. Baik, itu dia talian sejahtera daripada gerak komunitas sejahtera. Selain menyediakan majlis-majlis ilmu di saluran Facebook gerak komunitas sejahtera, mereka juga mempunyai talian sejahtera di mana berpercuma oleh kaunselor berdaftar dan pakar-pakar dalam bidang kesihatan wanita dan keluarga, kaunseling remaja wanita dan rumah tangga, perundangan kerja dan syariah, bina agama, cybercare dan sahabat OKU. Jadi ini adalah dari sahabat OKU. Baik, ada soalan daripada para penonton sebelum kita mulakan soalan seterusnya. Ustaz juga menggunakan Ustaz pada Rahmat ada bersama dengan kita pada pagi ini adalah seorang ibu ada OKU yang mungkin empat orang ada OKU mereka bersama dengan video orang baik, ada soalan daripada seorang guru saya bagaimana saya nak bangunkan OKU
kerja ataupun di sekolah ke OKU ataupun di kawasan lah, saya kira di kawasan perumahan. Okey, saya faham, saya cuba ambil kefahaman soalan itu macam mana dia nak bangunkan kehidupan itu, macam mana dia nak bawa OKU itu supaya keluar satu ibarat kata. Dia macam ni sahabat-sahabat sekalian. Dalam sejarah-sejarah yang biasa saya buat dalam kita kawasan dan musim OKU dia memerlukan satu kekuatan, satu keyakinan bahawa aku boleh buat something sebagaimana orang lain. Sebab sahabat-sahabat, saya tak ada bincang, saya tak ada kepakaran dari sudut psikologi ataupun perkara yang berkaitan dengan psikiatri dan seumpamanya. Cumanya pemerhatian yang biasa lazim saya jumpa OKU, kita sama-sama faham OKU memang ada satu sedikit inferiority. Masa saya bermula dulu, masa saya bersekolah, orang tanya saya, ya Allah, saya boleh tak saya nak tanya? Dia nak tanya di kelas rendah diri, tak rasa tak sama kan sahabat-sahabat kita masa di universiti. Dia tanya, awak ada rasa sikap inferiority tak? Masa tu kita tak faham inferiority tu apa dia. Saya tak pernah inferiority tu. Rasanya memang kita rasa rendah diri, rasa lower ni memang fitrah kepada seorang manusia yang sifatnya kurang berbanding orang lain. Sikap ni, perasaan ni kena dibangunkan sahabat-sahabat sekalian, kena di-manage kekuatan ini. Saya dah sebut, saya contoh mudah dalam program saya di Parlimen Marang, kawasan Marang Terengganu. Masa tu saya buat program di luar ziarah kepada OKU di situ. Kita nak tengok meskipun dalam PKP ni, kalau cerita PKP dan OKU ni pun satu sesi kelas kita kena cerita, tapi saya nak ambil secara tempat senang. Bila saya pergi ke satu OKU ni, dia OKU fizikal, sains dia tak boleh tulang belakang dia ni buat dia biasa duduk ataupun terbaring. Jadi dalam keadaan tu, kita pergi rumah dia, tanya dia macam mana pendidikan dia. Sebab saya sendiri tu saya bawa dengan geng-geng squad OKU kita. Sebelum saya keluar tu, saya kata kat dia, kita nak dia ni dalam keadaan OKU ni, nak supaya boleh berkeluar pada masyarakat, rasa supaya kita tidak menjadi bebanan kepada keluarga. Bukan kita kata nak lepaskan tanggungjawab keluarga, tidak, bukan. Kita nak letakkan supaya OKU itu mampu berdikari. So OKU ni banyak dia punya kategori sahabat-sahabat sekalian. Dalam keadaan tu, bila dalam masa yang sangat singkat pertukaran kita orang dapat rasa perubahan. Asal dia tak nak bercakap, dia tapi sebelum kita keluar tu dia boleh meluahkan sesuatu. Sebabnya sahabat-sahabat sekalian yang follow program kita, yang ikut program kita, dekatilah golongan OKU ini dengan cara yang betul, dengan cara memahami keperluan dan kekangan yang ada pada OKU. Dan kerana itu di dalam sekretariat PHD OKU Malaysia, kita wujudkan sebuah upaya ni, kumpulan-kumpulan bagian daripada kalangan OKU. Pertama sekali kita nak mereka berperanan di dalam masyarakat dalam hal-hal yang bersifat kebajikan umum kalau ada bersesuaian. Dan yang paling utama, sebuah upaya kita ni, kita nak bina supaya dia dapat berperanan bagaimana tu OKU yang ada di mana-mana saja supaya mereka berada dalam masyarakat. Kerana itu sahabat-sahabat sekalian, program kita dalam saya cerita program di masjid-masjid sama ada di Islam baik, di Kelantan baik yang kita kenalkan sekarang ni. Program penerokaan masjid sebelum kita cerita PKP lah, yang menggerakkan program kita di masjid adalah OKU itu sendiri dengan dukungan masyarakat umum. Jadi nak sebutnya, itulah usaha-usaha yang kita boleh buat supaya OKU dia perlu kena berada dalam masyarakat. Masyarakat dalam program kena consider, program kita ni sesuai tak untuk OKU. Kita nak program ni, boleh tak OKU join? Dia mesti ada, dia faham macam dah di mana-mana OKU ataupun pada penggiat-penggiat yang nak bawa OKU, nak bangun dan OKU kena ada sini. Ada sedikit keluhan
daripada Cik Nur Azhar sahabat OKU juga, banyak tempat di Malaysia ini dan kemudahan untuk orang OKU macam saya. Kadang-kadang saya rasa macam tak kepentingan untuk OKU. Sebelum Cik Nur Azhar OKU bukan, sebab Malaysia tu OKU fizikal satu lagi Kebantan kan. Dan satu lagi Ustaz saya bacakan satu lagi OKU fizikal nanti daripada Pulau Hainan. Bagaimana saya nak tarik perhatian anak saya, anak muda untuk saya kira yang sekarang Alhamdulillah saya bukan terutama agama Muslim, kita boleh share bagaimana orang boleh menggunakan. Pertama, sahabat-sahabat sekalian, saya nak jawab yang banyak Puan Hani tadi itu. Sebenarnya dalam kita di Malaysia sekarang kita telah banyak badan-badan yang berusaha untuk mengetengahkan kaedah pembangunan Islam kepada OKU yang berbagai negeri. Dan untuk tujuan ini, saya minta untuk para penonton kita yang bagi anak-anak yang mengalami kata masalah pembelajaran, cubalah berhubung dengan Yayasan Pendidikan Anak Istimewa Fakir, Yayasan Fakir untuk sama-sama melakukan usaha ini. Sebab Yayasan Fakir pun dia telah buat modul Quranis dan sedang dikembangkan di berbagai tempat. Jadi saya nak cadang supaya kerjasama itu boleh dikembangkan, boleh gerakan bersama. Sebab manusia ni, saya sebut satu je, fitrah dia ialah Islam. Fitrah dia adalah terkandung, kekuatan fitrah manusia ini ada dalam Al-Quran. Al-Quran ini sama-sama kita kena yakin dia asyifah. Dia adalah penyembuh, adalah petunjuk kepada manusia dalam keadaan apa manusia itu sekalipun. Kerana itu Allah menyebut A'udzubillah minasyaitonirrajim wa laqad karamna bani Adam ila akhir ayat. Jadi ayat ini terlalu indah sahabat-sahabat sekalian. Kenapa saya kata ayat ini? Ayat ini Allah sebagai Tuhan Zat yang Maha Perkasa, Zat yang Maha Menciptakan, Dia yang berkuasa ni, tiba-tiba Allah memuji ciptaannya, makhluk ni, Allah memuliakan makhluk ni. Bayangkan makhluk mana yang Allah muliakan ialah manusia. Kami yang ini Allah Ta'ala walaqad karamna memuliakan kami yang ini Allah memuliakan Bani Adam. Dr. Muhammad Suhani, saya suka tafsir dia menyebut dalam pentafsir yang dia penafsirkan ayat ini. Dia secara khusus menyebut bila Allah menyebut Bani Adam dalam ayat ini, dia termasuk dalam golongan OKU. Sama-sama kita bayangkan OKU yang paling kritikal, tak boleh bangun, terlantar, kena jaga. Saya sebut dalam sahabat-sahabat sekalian untuk kita faham, bukan jaga 24 jam sehari, tetapi 25 jam sehari. Sebab saya sebut macam tu, nak terlambatkan betapa beratnya tanggungan keluarga yang jaga OKU seperti ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian, apa Allah kata dalam artian yang Allah kata bahawa Allahu ala kathiru mimman khalaqna tafdila. Allah melebihkan manusia termasuk daripada kalangan OKU sebagai sebaik-baik perjanjian berbanding makhluk yang lain. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yakinlah bahawa Al-Quran ada penyembuh dia, ada keadaan-keadaan yang tertentu untuk membantu kita di dalam penjagaan OKU. Jangan ada senang cakap mudah. Memang cakap mudah, tapi semua sahabat sekalian kita keyakinan kita kena bela. Alhamdulillah saya ada anak. Nak sebut masa isteri saya mengandung anak apa saya tak ingat. Dikatakan dalam scanner tu anak tu berkepala besar. Doktor sebut anak ni kepala besar pada body dia ni. Isteri saya suspend sahabat-sahabat sekalian. Itu yang OKU ni kata anak aku dapat anak OKU dia suspend. Tapi kena banyakkan doa, banyakkan pergantungan kita kepada Allah SWT. Itu yang pertama yang rohani kita tadi. Yang kedua yang saya nak tahu yang soalan pertama dia pada Azhar. Saya rasa macam ni pada sahabat-sahabat OKU. Kita yakin saya memang akui masih banyak orang yang pernah membaikkan kepada OKU di Malaysia. Tapi kita tak boleh mengalah dengan situasi itu. Kerana itu benar 1 tahun sahabat-sahabat sekalian saya berprogram OKU bermunajat berkiamulan di masjid Allah, masjid yang tak ada kemudahan. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian, OKU dia terpaksa mengesot. Kita sebut mengesot, masuk daripada petangga ke dalam. Sahabat jemaah-jemaah yang tengok kawan-kawan dalam Facebook ini sampai hatinya Allah Faisal buat macam tu. Saya kata kalau saya tak buat, you all tak nampak OKU yang boleh. Tetapi alhamdulillah kekuatan OKU sama OKU ni bila saya kata dia boleh macam tu.
Mari kita keperluan OKU itu bersama dalam masyarakat. Mari OKU sama-sama OKU tak ada kekuatan. Kemudian masyarakat tu dari situ ada juga. OKU susah nak naik kalau tak ada kemudahan. Itu buat kemudahan. Adakan lab, adakan tempat guru yang tak licin dengan tongkat yang tongkat dan kursi roda. Ada lantai yang bersesuaian dengan simen itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya sebut kepada sahabat-sahabat OKU, kat mana-mana yang tak ada perkumpulan OKU, menentukan perkumpulan OKU. Kita saja tak apa, insyaAllah kita mampu. Mana yang tak ada perkumpulan OKU, bergabunglah dengan perkumpulan OKU itu. Dan bagi kita umat Islam, kita tidak boleh sekadar mengeluh kepada sesama manusia, kita tak akan mahu kena sayang sahabat-sahabat sekalian. Nak mengeluh, nak tension, nak meluahkan perasaan kepada Allah SWT. Allah Ta'ala yang akan bantu kita, yang akan memudahkan usaha kita. Kita Allah Ta'ala, ya Allah, aku ni jadi OKU di mana-mana susah. Nak buat itu susah, nak buat ini susah. Bantu aku, ya Allah. Kita kena sebut daripada hati kita. Nanti kalau kita punya Allah terlintas. Tak apa, buat macam tu. Nanti Allah tak marah ke? Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Jadi benda ni sahabat-sahabat sekalian mesti menjadi kebiasaan dalam budaya kita, terutama terkemas daripada sahabat-sahabat OKU. Itulah secara mudah tu moderator dan sahabat-sahabat sekalian perkongsian yang saya boleh share dengan persoalan-persoalan teknik, insyaAllah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Senang saya sebenarnya. Saya betul terfikir adakah dekat rumah saya ni ada tim OKU. Kalau kita dalam tengok PKP sebenarnya banyak je program motivasi yang boleh dilaksanakan secara online. Dan saya mendapat keluh kesah dan ada persoalan. Betul ke OKU ini hanya pandai komputer? Mereka tak dapat berusaha. Betul ke? Okey, macam ni sahabat-sahabat sekalian, pertama sekali saya nak letak kefahaman macam ni pada kita. OKU ni adalah manusia biasa. OKU ni dia bukan kata masyarakat kita sangat anggapan pada OKU macam ni. Mereka melihat OKU ni kuat. Kalau bahasa kita kata confirm masuk syurga macam tu lah. Mana dia meletakkan OKU pada satu tahap yang sangat idealis. Itu satu. Ada satu pihak melihat OKU ni satu seorang manusia yang tak boleh buat apa-apa, yang tak boleh kata tak boleh interact apa-apa. Contoh kalau orang buta tak boleh guna telefon, tak boleh nak live macam ni pun tak boleh. Sahabat-sahabat sekalian, masyarakat jangan rasa terkilan dengan apa yang saya sebut. Ini adalah lumrah manusia di mana-mana sahaja, bukan di kita di Malaysia saja. Kerana itu saya share waktu saat masa saya diizinkan oleh Ta'ala buat umrah ziarah Haramai satu waktu dulu. Pada satu ketika tu saya cari sesuatu, jadi pergi masuk ke perpustakaan Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Saya masuk dalam tu, tanya, tiba-tiba saya guna telefon. Kebetulan waktu saya ada beberapa catatan ke telefon. Dia beri Madinah tu makan kumon. Macam mana kamu ni tak nampak boleh guna telefon? Jadi saya buat syarahan ringkas pula kat situ. Macam mana boleh hantar boleh guna telefon. Dan sempurna sahabat-sahabat sekalian, fitrah manusia kalau ada salah tangkap, ada salah kefahaman pada OKU, itu adalah fitrah. Jadi kita kena perbetulkan. Jadi dalam keadaan ini, bila melihat OKU rasa mengeluh, sebabnya manusia macam tu. Sebab dia rasa tertekan, rasa bela, tak tahu nak pergi ke mana. Jadi apa yang dia buat mengeluh, dan itu disampaikan. Jadi masyarakat saya nak mulai dia ini, bila kita tahu keadaan ini, kita kena merasakan bahawa OKU tu dia ada jalan-jalan. Contoh, pastikan OKU ni, kalau kita cuba maklumat OKU, pastikan ini dah berdaftar ke belum dengan JKM, melalui sistem maklumat OKU kebangsaan. Ramai masih ada OKU yang bila kita buat ziarah, buat program-program rumah data, jumpa OKU yang tak berdaftar, masih ramai. Yang pertama. Keduanya, sahabat-sahabat sekalian, bila OKU ni telah kita kena pastikan berdaftar, pastikan manfaat yang sepatut, manfaat basic yang sepatutnya boleh dapat, dia didapat. Jadi di situlah sahabat-sahabat sekalian, kita dah ada manusia yang kena ingat OKU ni adalah manusia biasa. Dia bukan sangat ideal ataupun sangat tak boleh buat apa-apa.
manusia ni sama macam mana manusia lain, ada pertengahan dia sama dah juga dengan OKU. Saya tak tolak perbincangan yang lebih khusus berkaitan dengan OKU yang berbagai kategori yang ada OKU tu buat tu yang tak boleh, saya tak nafi yang tu. Tapi kita kena ambil satu sikap umum. OKU adalah manusia biasa yang ada perasaan, yang ada pemikiran dia, yang ada hati nurani dia. Jadi itu yang kita kena sedar. Kerana tu bila sahabat-sahabat sekalian ni saya sebut contoh, bila dalam keadaan ni tiba-tiba kita dengar kawan kita nak mendirikan rumah tangga, jangan pelik ibu bapa yang ada anak OKU nak mendirikan rumah tangga, jangan rasa besar, jangan rasa rusing, jangan rasa pelik. Itu adalah fitrah manusia. Begitu juga dengan OKU yang berkemampuan dia duduk sembang nak beli rumah, nak beli kereta. Itu perubahan manusia. Sebab dia sebagai OKU, bila ada upaya, ada kemampuan, sebab masyarakat kita bila sebut macam tu, kita tak pada OKU nak beli rumah, kita tak pada OKU nak beli kereta, contoh. Jadi itu yang perkara-perkara yang kita mesti melazimi pemikiran ini dalam masyarakat, kerana bila kita ada satu pemikiran yang lazim macam tu, dan ini kita boleh handle OKU yang lebih dari sudut pembangunan ini lebih bersifat lestari dan yang bersifat kata sepanjang hayat. Kalau kita nak tengoklah sahabat-sahabat sekalian perbincangan yang mana kalau taman-taman Islam zaman Rasulullah SAW, sahabat Ridwanul Ajma'in dan seterusnya, OKU ini dibangunkan asasnya ialah daripada kekuatan hati dia. Sebab manusia ni bukan OKU saja pun, manusia ni bila hati dia kejam, hati dia banyak perkara-perkara dia boleh buat. Meskipun dalam keadaan biasa, kita rasa tak sama dia boleh buat. Kalau kita tengok dalam cerita dalam motivasi-motivasi kan, dalam suka-suka banyak, secara kita rasa secara logik, tak boleh dia buat. Tapi oleh kerana bila hati dia kata boleh, kena push, dia boleh capai apa yang nak dicapai tadi. Saya itulah syarat mengerti itu sebagai kata kita nak beri kefahaman daripada persoalan tadi itu, insyaAllah. InsyaAllah, Ustaz, semua banyak betul buat masuk pada pagi ini. Ada satu soalan berkaitan dengan bahasa isyarat. Ustaz lagi saya ajar kepada Ustaz Ahmad dari luar sekejap. Okey, kita untuk Ustaz Fadizan. Ustaz, untuk kita dah bersiaran sekitar berbeza. Soalan banyak tapi kami dia kita mengikut aturan daripada pengajar kita nak tahu kita sedangkan bagaimana kita nak buat peperangan kepada masyarakat yang membangkit pada semua konflik anak OKU untuk menunaikan hak anak OKU dan mempertahankan dari segi pendidikan anak-anak dan utamanya pendidikan Islam. Okey, terima kasih soalan tu. Jadi sekarang untuk saya jawab soalan ini, saya nak cakap persoalan ini dalam jawapan yang bersifat tindakan dalam ruang lingkup yang saya jaga. Jadi dalam nak memberi jawapan kepada persoalan ini, saya cadangkan ibu bapa kita ataupun komuniti kita di mana-mana sahaja gunakan program kesedaran melalui institusi nasional. Gunakan program kesedaran melalui institusi kepimpinan masyarakat. Contoh, dalam kawasan kita ada Tok Pemudu, dalam kawasan kita ada ANDO, dalam kawasan kita ada ahli parlimen, dalam kawasan kita ada masjid, ada surau. Gunakan saluran-saluran ini sebagai tempat memberi kesedaran. Saya letak satu contoh. Masa kita buat di masjid surau Syarah, atas program kita pagi dapat kuliah maghrib. Dapat nampak kuliah maghrib, tak lipat lepas solat Jumaat pun kita buat berkaitan dengan OKU ni. Itu surau contoh. Kalau kita cerita tentang kepimpinan masyarakat, biasa kita buat program-program tak libat kepada pejabat-pejabat DUN, pejabat-pejabat parlimen, pejabat-pejabat pengurusi. Bagaimana sebenarnya cerita OKU bukan cerita kebajikan, cerita nak sampaikan sumbangan, bukan. Dia adalah cerita yang bersifat rentas sektor semua orang sudah terlibat dalam usaha pembangunan golongan OKU. Jadi itulah yang saya boleh sebut kepada rakan-rakan kita di mana sahaja berada. Gunakanlah saluran-saluran yang ada dalam masyarakat kita untuk memberi kefahaman kepada masyarakat umum, kepada pimpinan masyarakat berkaitan dengan OKU. Bila kita dah beri kefahaman tu, gerakkan satu usaha yang bersifat bersepadu, yang lebih tersusun bagi mengedepankan keberadaan OKU dalam masyarakat. Itulah ada di
dia punya kata keadaan tindakan pelan-pelan tindakan yang kita rangka. Manusia kita prihatin di Malaysia ni kita banyak buat program-program berkaitan masyarakat secara bersama dalam menanggapi keberadaan OKU dalam masyarakat. Saya rasa dalam syarat dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Wanita Sejahtera yang memberi ruang pembicaraan pada pagi ini. Sahabat saya Ustaz Ahmad dan seluruh tim-tim teknikal dan rakan-rakan kita di luar sana. Selamat tuan-tuan boleh tinggalkan komen dalam live kita. Nanti ada ruang masa kita boleh cek kat situ insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Baik, sebenarnya ada satu soalan ataupun respon daripada penonton semua ini dan tak mungkin orang ada okey, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan. Di sini kita ada kekurangan langsung pada media malam adalah ada kelebihan sedikit. Saya cuma nak sarankan di setiap kita maka pendengaran adalah baik staf yang masih bicara, sekolah yang ada peningkatan, maknanya ada kata bahasa bicara okey. Sekitar kita bersama ni bahawa Sarawak pagi ini menjadi pembangkit kesedaran betapa pentingnya kita mempelajari bahasa isyarat dan betapa pentingnya setiap foto-foto online sekarang ni kita ada bahasa isyarat. Semuanya mereka juga boleh bersama dengan kita dari kita bersama sedikit sekejap sebenarnya dengan Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad, apa kita belajar bahasa isyarat ini? Nombor saya boleh Ustaz Ahmad bukannya berbeza. Ustaz Ahmad sama seperti saya saja. Cuma Ustaz Ahmad dia beri kelebihan yang kami pendidikan khas khusus tentang bahasa isyarat. Silakan share kenapa kena belajar bahasa isyarat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Okey, baik. Teman-teman syukur pada Allah SWT bagi peluang untuk kita sama-sama dalam program ini, yang mana kesedaran untuk OKU. Tajuk dia Masya Allah OKU apa aku kisah. Jadi saya rasa bermula dari sini kita boleh buka minda kita, buka hati kita untuk sama-sama macam Ustaz cakap tadi, sama-sama ambil tanggungjawab sebagai masyarakat, dari sudut masyarakat, dari sudut ibu bapa, dari sudut keluarga tersendiri ataupun orang perseorangan yang kita perlu sama-sama membangunkan OKU di tempat kita. Kita tak perlu nak fikir yang besar, kita mulakan dengan yang kecil dulu di sekeliling kita kalau kita ada kenal. Jadi macam saya ambil peluang ni untuk mendalami bahasa isyarat dan alhamdulillah banyak kita dapat bantu golongan-golongan OKU Pekak ni untuk mereka sama-sama maju dalam bidang agama dan sebagainya. Jadi alhamdulillah sekarang pun ada juga kelas-kelas Al-Quran untuk OKU Pekak. Jadi akses kita boleh dapat dengan macam-macam cara, cuma kita nak dan tak nak sahaja. Semoga dia memberi manfaat insya-Allah. InsyaAllah, terima kasih Ustaz Ahmad. Terima kasih kerana menjadi teruan secara dapat kita. Saya menjalankan juga komunitas sejahtera bertemu Ustaz Ahmad setiap kali hari. Dan alhamdulillah, bentuk sangat memberi semangat, inspirasi. Terima kasih kepada rakan simpatisan, terima kasih kepada Ustaz Ahmad. Terima kasih kepada pengajar dan komunitas sejahtera bertemu kami bertiga. Kami tidak akan tahu sebenarnya. Untuk teman-teman semua, kalau komunitas sejahtera itu mempunyai kesatuan yang kita dan setiap minggu kalau komunitas sejahtera menghasilkan live yang sangat bermanfaat. Kebanggaan, OKU, kegiatan dan pelbagai lagi. Jadi terima kasih kita semua merupakan komunitas sejahtera dan kita semua merupakan OKU. Jangan bukan sedikit OKU sebenarnya jangan punya panas OKU sekarang nanti termas dalam pasti OKU ya kalau ada yang sedikit OKU. Dan terima kasih semua para penonton, banyak soalan yang tidak saya dapat bacakan ini. Saya mohon maaf segala kekurangan masalah demikian yang berlangsung. Semoga kita menjadi rakyat yang cakap kepada bulan OKU, memberi peluang, memberi ruang
dan semoga Malaysia cepatlah daripada COVID-19. Allah angkat semua ini. Semua kita dapat berhasil membantu keselamatan dan kesehatan dan hidup bersama dengan rakan-rakan sahabat kita. Terima kasih semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi dan akan datang dengan tajuk yang lebih menarik dan lebih berinformasi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.